Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya dengan segala hormat, majlis menjemput Yang Hormat Datuk Lukman Hakim Forten, Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holding, melangkap naik pengurusi Persekutuan Perniagaan Melayu Malaysia. Mewakili Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, pengurusi Eksekutif GISB Holding, untuk menyampaikan sepatah dua kata dan diiringi oleh yang dikasihi Encik Nik Hishamuddin Nik Hassan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Eksekutif GISB Holdings, Tuan Nasruddin Muhammad Ali, yang pada kali ini dapat bersama kita semua kerana jarang sekali Tuan Nasruddin berada di Malaysia. Yang saya kasihi brother saya Datuk Abdul Malik Abdullah, pengurusi FMBA, Federation of Malaysian Business Association, yang berbahagia Datuk Razali, pengurusi SME Link, yang saya kasihi Tuan Hassan Abdul Hamid, Chief Operating Officer GISB Holdings. Seterusnya tetamu-tetamu kehormat, rakan-rakan media, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang hampir tengah hari ini, hari Jumaat 28 hari bulan 10 2022, bermulalah sambutan ulang tahun perniagaan bandar ataupun pusat perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes sebagai headquarters kepada GISB Holdings yang telah pun mencapai usia 22 tahun. Kerana perniagaan di sini dimulakan pada tahun 2000 dengan hanya sebuah kedai. Tapi alhamdulillah dengan kasih sayang Tuhan, pada hari ini hampir keseluruhan kawasan ini telah kita penuhi dengan perkhidmatan-perkhidmatan perniagaan-perniagaan GISB untuk memberi khidmat kepada masyarakat manusia. Kita hidup atas muka bumi ini mesti ada tujuan dan matlamat. Dan tujuan dan matlamat itu mestilah untuk akhirnya memberi kesejahteraan kepada masyarakat manusia. Dan untuk itu, kita mesti ada kekuatan asas. Dan kekuatan asas mestilah tidak lain dan tidak bukan sejauh mana kita terhubung hati dengan Tuhan. Kalau seorang manusia, iaitu hamba kepada Tuhan, hatinya terhubung dengan Tuhan, mengusahakan cinta Tuhan, akan menjadikan orang itu berusaha bagaimana untuk memberi cinta juga kepada manusia, berkhidmat kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, mengelakkan diri daripada melakukan kejahatan yang boleh menyusahkan orang lain. Jadi apa jua usaha yang kita buat, kita nak pastikan bahawa kita akan buat sesuatu yang terbaik untuk menggembirakan orang lain demi mengejar cinta Tuhan. Tanpa usaha ini, tanpa cita-cita ini, tanpa niat ini, kalau kita hanya berniaga untuk mendapat keuntungan,
kalaupun untung, tapi kesannya banyak yang negatif. Kesannya akan berlaku mungkin sampai peringkat tindas menindas, tikam menikam antara satu sama lain, bolut membolut, mungkin sampai peringkat berkelahi, bergaduh dan sebagainya. Hari ini di tanah air kita yang tercinta Malaysia ini, yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan bangsa serta agama, setiap orang punyai tanggungjawab masing-masing. Malaysia sebagai negara yang sederhana, tidaklah terlalu kecil tapi tidak juga besar, dengan penduduk sekitar 33 juta orang, kita masih belum mencapai satu tahap boleh berdikari sendiri. Kerana apa? Kita banyak perlu bergantung dengan pekerja-pekerja luar, pekerja-pekerja asing. Itu tidak salah. Bahkan baguslah kalau kita dapat memberi orang lain tumpang bekerja dan mendapat rezeki di negara kita. Tapi apa yang menjadi kegusaran kita? Kerana orang kita sendiri, rakyat kita sendiri, masyarakat kita sendiri, ramai yang tidak serius dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang rakyat. Ada statistik, ada statistik yang saya tak mau sebut sumbernya, memaparkan bahawa 80% pelajar-pelajar lepasan SPM ke atas tidak ada kerja. Tak ada kerja bukan kerana Malaysia ni tidak makmur. Kalau tidak, takkanlah berjuta-juta warga asing datang dan mencari rezeki boleh hidup di sini. Bahkan bukan sekadar menjadi pekerja, bahkan ramai yang jadi tauke-tauke. Datuk Malik sangat tahulah perkara ini. Kerana apa? Kerana ramai, khususnya orang Melayu ni, memilih kerjanya. Kerja nak senang, nak glamour, tak mau peluh, tak mau kena matahari. Berapa orang je yang boleh mengisi ruang-ruang kerja yang begitu? Sedangkan banyak lagi kerja-kerja yang kita boleh buat. Tapi kalau kita buat hanya untuk cari makan, kalau kita buat hanya kerana nak hidup senang, kerana nak mudah, susahlah. Kalau kita buat kerana Tuhan, semua yang kita buat itu akan jadi ibadah, semua yang kita buat itu akan menjadi khidmat kepada manusia yang akan diambil kira oleh Tuhan. Apa saja kita buat, kita akan rasa bahagia. Kerana kita buat untuk Tuhan. Kita sapu sampah, bersihkan longkang, berkhidmat di restoran, menanam sayur, menangkap ikan, semua itu adalah khidmat. Kalau dibuat kerana Tuhan, ia adalah besar di sisi Tuhan. Dalam masa yang sama kita berkhidmat kepada manusia. Tapi kalau kita buat tu hanya untuk diri kita sendiri, kita berkira-kira lah. Bila berkira-kira, akhirnya banyak yang kita ketinggalan. Malaysia ada 25% rakyat yang mempunyai kemahiran ataupun skill workers. Skill workers ni hanya 25%. Kerajaan nak cuba usahakan sampai dapat 35% untuk mengimbangi tenaga kerja import. Nak capai tambah 10% tu pun lambat lagi. Katanya tahun ni hanya boleh rekrut 10,000 orang. Itu hanya berapa berapa persen sahaja daripada keperluan sebenar. Ada sahabat-sahabat kita yang mempunyai rangkaian restoran, terpaksa tutup restorannya kerana tak cukup pekerja. Nak bawa masuk pekerja asing, ada beberapa masalah dan kekangan kerana COVID ini. Nak mendapatkan pekerja daripada warga tempatan, Datuk Malik boleh jawablah. Mungkin 3 hari kerja, 1 minggu cuti. Dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kekuatan dalaman itu tidak ada. Jadi ringkasnya, di GSB Holdings ini dengan pimpinan pengurusi eksekutif kami, Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, kita berusaha melahirkan generasi-generasi muda khususnya untuk menjadi generasi yang memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Mereka dididik, dilatih
untuk menguasai berbagai-bagai bidang kerana lagi banyak kemahiran mereka, lagi banyak khidmat mereka boleh buat kepada manusia kerana Tuhan. Dan di situlah kita mengharapkan Tuhan redha kepada kita dapat membahagiakan orang, menggembirakan orang, berkhidmat dan menolong orang tidak kira apa bangsa dan agama. Kita mengharapkan satu negara yang lebih aman, makmur dan mendapat pengampunan Tuhan. Rezeki melimpah luah, ramai orang boleh tumpang segala kebaikan ini. Jadi saya mewakili Tuan Pengurusi Eksekutif yang berada di sini mengalu-alukan kedatangan para tamu, dan kita harapkan selama 3 hari ini saya berpesan mewakili Tuan Pengurusi Eksekutif, semua warga JSBH ni berusahalah untuk memberi khidmat yang terbaik kepada siapa sahaja yang datang ini. Moga-moga Tuhan redha kepada kita dan akan tercetus kasih sayang di kalangan masyarakat di negara ini. Dan siapa saja yang datang, kita juga sudah ada sebahagian tetamu yang datang daripada luar negara, yang ramai tadi kita nampak daripada Thailand dan ada beberapa tempat lain. Jadi moga-moga 3 hari acara ini akan menjadi acara yang meninggalkan kesan yang positif kepada semua masyarakat. Sekian daripada saya, ampun maaf. Wallahu alam, wabillahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.